Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu kembali kita pada hari ini, hari Jumaat, dalam vaksin roh ataupun vaksin hati yang kita kongsi-kongsi perkara-perkara yang berkaitan agama kita, ini kehidupan kita, untuk panduan kita bersama, saya dan saudara-saudari sekalian. Kali ini kita cerita apa? Kita nak cerita tentang hati juga lah. Hati yang mana padanya ada mazmumah, ada mahmudah. Mazmumah ni sifat-sifat yang dikeji, yang tak elok lah. Mahmudah ni sifat-sifat yang terpuji, yang dipuji oleh Allah. Dalam ilmu tasawuf, antara perbahasannya sifat mazmumah dan mahmudah, dan itu adalah fardu ain. Kita kena kenal diri kita ni, apa ada dalam diri kita ni dari sudut mazmumah ni, apa ada pada diri kita ni dari sudut mahmudahnya. Yang mazmumah ni kita nak buang, kita nak kikis, nak bersihkan. Yang mahmudah kita nak subur-suburkan, nak gilap. Jadi semua orang kena ada ilmunya, kena faham, kena amalkan, kan? Sebab itulah hidup kat dunia ni sekejap je. Kita menuju kematian sebenarnya. Kalau Allah tentukan dah umur kita 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun dan sebagainya, kita menuju kepada kematian tu semakin dekat. Jadi kita kenallah diri kita, kerana kita akan bertemu Tuhan. Itu memang confirm. Sebab tu dalam talqin sebut mati itu benar. Soalan mungkar nakir itu benar. Talqin tu bukan untuk si mayat tu, si mati tu untuk kita yang masih hidup ni. Yang si mati tu memang dah masuk alam tu. Kita ni kena yakin, kerana kita akan dipersoalkan. Sebab tu kita kena kenal diri kita, kita baiki lah. Kita baiki antara benda kita baiki lah. Yang mazmumah ni kita nak cuba usaha buang. Kerana mazmumah ni dia merosakkan diri kita. Akhirat kelak nanti Allah akan terima, Allah akan mengalu-alukan orang yang hatinya tu bersih. Dan Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada guna harta benda dan anak pinak kecuali mereka yang datang bertemu Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari mazmumah. Selamat dari sifat-sifat keji yang ada pada diri kita. Kita nak bertemu dengan Allah yang maha suci, Allah yang maha agung, kenalah sucikan diri kita ni. Jadi hari ini kita nak ceritakan yang mazmumah ni. Banyak mazmumah ni. Sombong, hasad, bakhil, mentingkan diri sendiri, cakap besarnya, kita bermacam-macam lah. Banyak lagi kan sebab-sebab keji yang manusia tak suka, Allah lebih-lebih lagi tak suka. Kita bersifat-sifat dengan sifat-sifat yang keji, yang tak elok ni. Itulah kita kena usaha selesaikan. Kena ada usaha setiap hari dalam kehidupan kita ni. Kita nak buang sifat-sifat mazmumah ni. Kenapa? Antara lain mazmumah ni mengeraskan hati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mazmumah ni mengeraskan hati. Mazmumah tu yang menyebabkan hati kita ni keras, hati nurani lah. Hati kita ni ada yang fizikal, ada dalam fizikal tu bertapak, dalam fizikal tu itulah hati nurani. Dia bertapak kat dalam hati daging yang lembut tu. Sebenarnya ada hati nurani. Hati nurani ni kalau dia keras dari kerana mazmumah lah. Jadi kalau dia keras, seluruh pintu kebaikan tertutup. Tak ada. Nak masuk kebaikan dah susah. Tersumbatlah telinga untuk mendengar kebenaran. Telinga ada kan, tapi tak boleh dengar kebenaran. Dengarlah secara fizikalnya, tapi tak masuk dalam hati tu kan. Tak boleh mengamalkan, memantul, marah dan sebagainya kan. Ilmu ni sudah tak terjatuh ke hati dah, tersangkut di dalam akal dia. Masuk dalam telinga, sekat kat akal. Ataupun orang Melayu cakap apa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia macam itulah. Walaupun benda tu benar, mata melihat, namun kebenaran tak juga dapat dilihat. Nampaklah, mata nampak tapi tak nampak juga kebenaran.
pintu hati tersendat rapat. Begitulah kalau mazmumah ni dah menguasai diri kita, bahaya. Rasa takut, malu, cinta bertimbang rasa tabah dan redha tak masuk lagi di hati lah. Kita hamba patutnya takut lah dengan Tuhan, dengan manusia dia bertimbang rasa lah kan. Tapi dah tak ada dah. Bagi orang yang mazmumah ni dah macam itu, menguasai diri dia, hati dia, akal bukan lagi memikir kebaikan, bukan lagi memikirkan Tuhan dan perintah-perintahnya. Apa yang difikirkan? Kalau dah akal ni kan tugasnya memikir, tapi kalau dah tak boleh fikir tentang Tuhan, tentang perintah-perintah Tuhan, yang dipikirkan makan minum lah. Makan minum, pangkat, dunia, betina. Hari-hari itulah yang dia fokus. Tuhan mencipta dia, yang bagi dia oksigen, yang beri dia seluruh nikmat, tak ingat dah. Apa dia tak dapat, mengeluh, duka cita, kecewa, kemuncaknya putus asa. Hari ni berapa ramai yang putus asa? Selama ni tak serahkan diri pada Tuhan, bagi Tuhan uji, kita putus asa. Kalau dapat pula, bakhil, sombong, angkuh, ni semua mazmumah. Tamak, menzalim dan berfoya-foya. Kalau hati tu dah kotor, begitulah. Dapat pun rosak, tak dapat pun rosak. Jadi jagalah hati ni dengan sebaik-baiknya. Kena jaga hati kita ni, kerana ia adalah merupakan sumber kebaikan dan juga sumber kejahatan. Dapat kebaikan-kebaikan yang daripada ilham para malaikat di hati juga, dan segala hasutan syaitan di hati juga. Kalau dia menjadi sumber kebaikan, sumber kejahatan akan tertutup. Tapi jika ia menjadi sumber kejahatan, maka sumber kebaikan pula akan tertutup. Kena hati-hatilah dalam kita menjaga hati kita ni. Kedua sifat tu tidak akan, dia tak boleh nak bertemu. Ada yang baik, tak ada yang jahat. Ada yang jahat, tak ada yang baik. Macam malam dan siang. Apabila yang satu menang, maka yang satu lagi kalah. Kalau yang satu tu berfungsi, maka yang satu lagi mati. Sebab itulah kena pelihara, kena jaga sangat. Jadi hati ni sumber segala-galanya lah, sumber segala kebaikan. Kita kena jadikan hati kita ni sumber segala kebaikan, dan jangan jadikan dia sebagai sumber segala kejahatan. Kita akan binasa. Kat dunia lagi orang tak suka kita lah, betapa lagi di akhirat nanti Tuhan akan hukum kita, bertindak terhadap kita. Kita akan binasa dan kecewa. Itu sangat penting kita jaga hati kita ni. Mazmumah sangat-sangat berfungsi untuk mengeraskan hati. Kita tak boleh biarkan hati kita ni dikuasai oleh mazmumah. Kena kembali pada Tuhan. Kena datangkan rasa-rasa hamba, rasa-rasa kehambaan. Mudah-mudahan dengan itu akan membakar mazmumah ni dan membinasakan mazmumah ni. Kalau ada rasa hamba, rasa takut dengan Tuhan tu rasa hamba lah. Rasa malu dengan Tuhan tu rasa hamba lah. Kenapa kena takut? Kena takut Tuhan putuskan hubungan dengan kita. Kalau Tuhan putuskan hubungan dengan kita, habis kita. Segala apa yang ada ni semua tak ada makna. Tuhan tak pandang, nanti kat akhirat Tuhan akan umpan dalam neraka. Kita malu dengan Tuhan, kenapa? Tuhan beri nikmat macam-macam, banyak sangat. Kita tak sempat nak syukur dengan mulut pun tak sempat. Hari-hari kita langgar perintah Allah, sedangkan Allah beri nikmat begitu saja. Nikmat oksigen pun kita tak mampu nak balas, betapa-betapa lagi yang lain-lain. Sebab itulah kita kena kenal diri kita ni kan. Bawa rasa-rasa hamba, rasa-rasa bertuhan. Allah tu maha agung, maha besar, maha hebat, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha segala-galanya. Tuhan nampak semua sikap-sikap kita, perangai-perangai kita. Ia akan menyuburkan sifat kehambaan kita. Kita masih malu, takut, bimbang, cemas dengan Tuhan. Dengan itu akan mengawal hidup kita ni, supaya tak terjebak dengan perkara-perkara yang Allah larang, dan mendorong kita untuk melaksanakan apa yang Allah suruh. Kerana kita tahu dengan cara tersebut sajalah kita boleh kalahkan nafsu kita ni. Kita boleh kikis mazmumah kita ni, supaya tak mengeraskan hati kita ni. Nanti kalau dah keras hati, masalah, tak boleh nak terima kebenaran.
Siapa sampaikan pun kita tak terima. Cuba tengok dekat internet kan, habis dah, tak ada harga dah. Orang agama pun habis semua. Sementara orang agama pun terlibat dengan macam-macam, yang lain pun pukul sama rata. Tak adalah ada adab, tak adalah saling menghormati, dah hilang dah kan. Maki-makian ni dah jadi basahan dekat dalam media sosial. Tak malu dah orang nak maki hama, tak malu dah orang nak mencarut, orang nak macam-macam lah. Kerana apa? Kerana mazumah ni kita biar sampai mengeraskan hati kita, langsung tertutup pintu kebaikan. Rugilah kita di dunia kan. Dunia ni tempat kita bercocok tanam, tempat kita buat amalan, darul amal. Akhirat tu darul jaza, tempat kita menerima kita punya amalan ni, kita punya keputusan ni, kita punya balasan ni kat sana lah. Dah tak boleh nak balik dah. Jadi kita takut tak mampu kita nanti di sana, kerana kita menyesal yang tak berguna, menyesal yang terlewat. Kan Allah sebut dalam Quran yang di ketika ahli neraka dibawa ke depan api neraka tu, mereka berkata apa? Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah diperlihatkan dan nampak dah api neraka yang macam mengaum-ngaum lah dia punya teriakan itu, ganasnya tu kan. Absarna, dah tengok. Wasami'na, dan dengar tadi. Dan dah tengok suasana menjulang-julang api neraka. Dan juga dah dengar. Absarna wasami'na, dah dengar teriakan dia. Neraka ni sifatnya, kalau disebut halim tala'ati qalat hal min mazid. Adakah kamu telah penuh? Dia kata ada tambahan lagi tak? Ada tambahan lagi. Tak pernah kenyang neraka ni. Wasami'na, dan kami dah dengar. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami ke dunia, kami nak buat amal baik. Sekarang kami dah yakin. Tak guna tuan-tuan sekalian. Keyakinan tu kat sini, kat dunia ni keyakinan kan. Kita nak yakin benda yang kita tak nampak dah nampak, memang yakinlah. Benda yang tak nampak tu yang perlukan keyakinan. Jadi kat dunia ni kita kena yakin kan ada hari pembalasan, kan ada, kita akan ditanya ke sana. Sebab itulah Allah gambarkan dalam Quran orang-orang yang menyesal tu begitulah. Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Tak, dia minta lah, dah nampak dah kedahsyatan neraka tu, dah dengar lah bunyi-bunyi dia, macam mana dia memakan penghuni-penghuninya tu. Rasa gerun, dia takut dah ada, dan dia dah yakin nak minta kembali ke dunia, tapi dah tak ada peluang dah. Ampun, maaf. Itu saja yang sahabat-sahabat saya sampaikan. Mudah-mudahan di hari Jumaat ni Allah lembut-lembutkan hati kita dari mazumah ni. Kita dibuang mazumah kita, dibersihkan kita dari mazumah, agar hati kita ni lunak untuk kita menerima Allah sebagai Tuhan yang patut dibesarkan di hati kita, diagungkan, dicintai, ditakuti. Untuk tu kita akan melaksanakan seluruh perintahnya dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan seluruh larangannya. Ampun, maaf dari saya. Assalamualaikum, jumpa lagi.